Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Syairina akan sambung lagi modul yang bertajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Cikgu harap awak semua bersedia. Baiklah, cikgu mulakan dahulu dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Apa itu subjek dan apa itu predikat? Subjek biasanya pelaku dan predikat pula ialah keterangan. Kalau lihat contoh yang cikgu berikan, saya adalah subjek dan sakit ialah predikat. Jadi ayat tunggalnya ialah saya sakit. Contoh yang kedua pula, rumah Ali satu subjek dan cantik ialah satu predikat. Jadi ayat tunggal rumah Ali cantik. Dan seterusnya contoh yang ketiga awak boleh lihat sendiri. Itu adalah ayat tunggal. Jom kita tengok pula apa maksud ayat majmuk. Mari kita baca sama-sama maksud ayat majmuk. Sedia? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Maksudnya boleh jadi dua ayat dalam satu ayat majmuk. Dihubungkan dengan kata hubung. Kita dah pernah belajar apa itu kata hubung. Okey, tengok contoh yang cikgu berikan dalam jadual. Contoh yang pertama, Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Suhaili mewakili satu subjek, suka makan nasi lemak, satu predikat dan tambah lagi satu predikat mi sup. Jadi, bila digabungkan dengan kata hubung dan akan jadi ayat majmuk, iaitu Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Jadi di situ ada rumah yang besar satu ayat dan rumah itu rumah Fazli digabungkan dengan kata hubung yang akan menjadi ayat majmuk. Rumah yang besar itu rumah Fazli. Cikgu harap awak jelas dengan ayat majmuk. Kalau lihat dalam latihan modul, arahannya tuliskan AT untuk ayat tunggal dan AM ayat majmuk. Awak hanya perlu tulis huruf AT untuk ayat tunggal dan AM. Okey. Dah sedia nak tulis AT atau AM, tapi ingat balik ayat majmuk. Awak kenal satu ayat majmuk dan satu lagi pastinya ayat tunggal. Senang sahaja. Ayat majmuk, cari kata hubung. Cari kata hubung. Contohnya kata hubung dan atau kerana, tetapi, supaya. Ayat yang mengandungi kata hubung ialah ayat majmuk dan awak pun hanya perlu tulis huruf AM dalam jadual. Cikgu harap awak sudah faham. Jadi bila dah faham, sudah pasti dapat selesaikan modul. Mari kita lihat latihan soalan nombor 1. Gauri ada sebuah tablet pintar. Ada tak kata hubung dalam ayat yang pertama? Kalau tak ada, ia adalah ayat tunggal. Jadi tulis AT. Untuk ayat yang kedua, Mefung dan kakaknya baru pulang dari perpustakaan negara. Okey, kita semak. Ada tak kata hubung? Cikgu nampak ada perkataan dan. Dan ialah kata hubung. Bila ada kata hubung merupakan ayat majmuk. Sila tulis AM. Soalan untuk nombor 3, 4 dan 5. Cikgu nak awak cuba sendiri selesaikan 3 soalan. 2 soalan cikgu dah beri jawapan. Awak hanya selesaikan lagi 3 soalan. Latihan yang seterusnya menghendakkan awak menggabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi ayat majmuk. Sekarang kita nak tulis pula ayat
majmuk daripada ayat tunggal. Senang sahaja. Potong perkataan yang sama. Perhatikan mana perkataan yang sama, awak potong dan jadikan dalam bentuk ayat majmuk. Perhatikan soalan nombor 1. A. Dinesh bangun. B. Dinesh mengambil cincin pintar itu. Jadi, mana perkataan yang sama? Perkataannya ialah Dinesh. Buang satu Dinesh. Jadi, pastikan dalam satu ayat tidak ada perkataan yang sama berulang. Jadi, kita gabungkan dua tadi menggunakan kata hubung lalu menjadi ayat majmuk yang lengkap. Dinesh bangun lalu mengambil cincin pintar itu. Untuk latihan yang seterusnya, ingat balik potong perkataan yang sama. Cikgu harap awak dapat selesaikan latihan yang seterusnya. Sama sahaja dengan soalan nombor 1 tadi. Buang perkataan yang sama dan gabungkan menjadi satu ayat. Okey, kita selesai. Kita masuk pada muka surat yang seterusnya iaitu bina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan rangkai kata yang diberi. Lihat soalan nombor 1. Rangkai kata yang diberikan ialah menghadiahkan tablet. Menghadiahkan tablet. Okey, untuk membina ayat yang lengkap, kita pakai kaedah skop. Ingat balik apa itu skop. S untuk siapa, K untuk kata kerja, O untuk objek iaitu benda dan P untuk keterangan ataupun penerangan. Jadi, awak lengkapkan berdasarkan huruf skop yang cikgu maksudkan. Contoh, ayah menghadiahkan tablet kepada adik. Ayah siapa? Kata kerja menghadiahkan objek. Objek tu apa? Benda apa? Tablet. Dan penerangan kepada adik. Jadi, awak akan tulis ayat yang lengkap iaitu ayah menghadiahkan tablet kepada adik. Pastikan awak tulis dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Mula ayat dengan huruf besar dan akhiri dengan tanda noktah. Untuk ayat yang seterusnya, awak boleh lihat contoh yang cikgu berikan ataupun bina ayat awak sendiri. Cikgu harap awak akan dapat selesaikan latihan ini dengan jayanya dan dapat menulis ayat yang lengkap. Semoga berjaya.